أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد، أحبابنا الكرام, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ikhlaskan niat lillahi ta'ala dalam menghadiri majlis pada malam ini. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk sama-sama kita niat i'tikaf di dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun masuk ke dalam satu bulan yang begitu barakah, bulan Sya'ban. Dan tidak beberapa hari lagi tuan-tuan kita akan masuk ke bulan yang seterusnya, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seperti mana yang disebutkan oleh golongan para ulama, baginda alaihi salatu wassalam memperbanyakkan puasa di bulan Sya'ban, yakni puasa sunnah di bulan Sya'ban, melebihi kadar puasa-puasa sunnah yang dilakukan oleh baginda pada bulan-bulan yang lain. Yakni dalam arti kata yang lain tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban berbanding di bulan-bulan yang lain. Bahkan pernah satu ketika tuan-tuan, baginda alaihi salatu wassalam berpuasa penuh kamilan 30 hari, 29 ataupun 30 hari tuan-tuan dalam bulan Sya'ban. Kemudian disambung pula setelah itu dengan berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak, yakni 2 bulan berturut-turut baginda alaihi salatu wassalam berpuasa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, di antara ibadat-ibadat yang utama, di antara ibadah-ibadah sunnah yang utama yang kita dituntut untuk kita memperbanyakkannya adalah ibadah dalam bentuk berpuasa di bulan Sya'ban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Akan tetapi tuan-tuan, seandainya seseorang itu dia tidak berpuasa pada separuh yang pertama daripada bulan Sya'ban, maka dia tidak boleh berpuasa pada separuh yang kedua di bulan Sya'ban. Itu disebutkan oleh golongan para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Seandainya seseorang itu pada separuh yang pertama dia tidak berpuasa langsung, puasa sunnah di bulan Sya'ban, maka orang itu tuan-tuan tidak boleh berpuasa sunnah pada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban, melainkan
kalau dia menyambung separuh yang pertama dengan separuh yang kedua. Yani dia berpuasa masalan sebagai contoh daripada 1 hari bulan sehinggalah 14 hari bulan dia tidak berpuasa. Akan tetapi tuan-tuan, pada 15 hari bulan dia berpuasa. Berarti dia menyambungkan separuh yang pertama dengan separuh yang kedua. 15 hari bulan dia puasa, kemudian dia terus 16, 17, 18, 19 sampailah ke atas dia berpuasa, maka itu dibolehkan. Begitu juga tuan-tuan, seseorang yang berpuasa qada, dia puasa qada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, walaupun separuh yang pertama daripada bulan Sya'ban itu dia tidak berpuasa, tapi bila dah separuh yang kedua bulan Sya'ban, barulah dia tersedar, baru dia teringat bahawa dia ada hutang lagi beberapa hari puasa ganti yang masih lagi belum ditunaikan. Maka dia pun berpuasa qada pada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban, maka itu dibolehkan. Begitu juga tuan-tuan, seseorang yang dah menjadi satu kelaziman baginya dia berpuasa sunat, yakni pada tiap-tiap hari Isnin dan hari Khamis, maka orang ini juga tuan-tuan dibolehkan untuk berpuasa pada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Minggu pertama dia puasa Isnin Khamis, minggu kedua dia puasa Isnin Khamis, minggu ketiga, minggu keempat pun tuan-tuan dia masih lagi boleh untuk berpuasa pada Isnin Khamis, walaupun tak penuh, walaupun tidak penuh sepanjang hari dia berpuasa. Isnin Khamis dia puasa, maka tidak ada masalah, dibolehkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Begitu juga orang yang berpuasa nazar, dia bernazar untuk berpuasa. Sebagai contoh, dia kata kalau anak dia lulus cemerlang dalam SPM, maka dia akan berpuasa nazar selama seminggu. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, maka orang tersebut boleh berpuasa di bulan pada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban, walaupun sebelumnya dia tidak berpuasa tuan-tuan, kerana puasa yang dilakukan itulah adalah puasa nazar, maka dibolehkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah bulan Sya'ban ialah bulan yang sangat istimewa, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam begitu banyak memperbanyakkan baginda begitu memperbanyakkan ibadat puasa pada bulan ini, bulan Sya'ban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bahkan bulan Sya'ban juga tuan-tuan dikenali oleh para ulama sebagai Syahrul Qurra. Syahrul Qurra, bulan bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di antara amalan yang dilakukan oleh golongan para ulama, apabila masuk saja bulan Sya'ban, mereka akan memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Siang, malam, pagi, petang, setiap kali lepas solat 5 waktu sehari semalam, mesti mereka akan membaca Al-Quranul Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebahagian di kalangan mereka mengkhatamkan Al-Quran sehari satu khatam, sekali khatam. Ada di kalangan mereka yang 3 kali sehari khatam. Ada yang di kalangan mereka seminggu sekali khatam Al-Quran. Dan ada juga di kalangan mereka tuan-tuan, Masya Allah, seumpama Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan Syekh Murad, seorang wali besar di Syam. Begitu juga dengan Sayyidina Uthman bin Affan rahimahullahu radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh golongan para ulama, mereka ini mengkhatamkan Al-Quran sekali khatam dalam satu rakaat solat sunat witir. Subhanallahil azim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini tuan-tuan harus berlaku. Karena apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barakah. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barakah yang begitu banyak pada masa yang Allah taala kurniakan kepada golongan para ulama dan golongan para aulia. Dia ibaratnya tuan-tuan, untuk mudah faham, seperti mana yang pernah saya sebutkan sebelum ini, macam getah. Kita ada getah, orang lain pun ada getah. Getah kita mungkin bulat macam tu je tuan-tuan, tapi getah orang lain anjal, boleh ditarik begitu panjang. Okey. Getah juga, getah yang sama, tetapi boleh ditarik dengan begitu panjang sekali. Ada orang ada getah tapi getahnya bulat macam tu je lah.
tak mampu nak ditarik dengan lebih panjang. Maka begitulah tuan-tuan, masing-masing daripada kita ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam sehari semalam. Tetapi yang membezakan antara kita dengan orang lain tuan-tuan adalah dari sudut barakah, keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada masa yang berlalu daripada hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ni tuan-tuan, beliau masya-Allah di kalangan salafus salih, wanita keturunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari cabang Hasan, dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Okay? Jadi Sayyidah Nafisah ni tuan-tuan seorang taqiyah, seorang wanita yang salihah yang hidup di Mesir sezaman dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sayyidah Nafisah ni tuan-tuan masya-Allah seorang wanita yang salihah, taqiyah, yang sangat bertakwa, yang kata ulama waliyah min awliya, seorang wali wanita, wali perempuan di kalangan para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau subhanallahil azim, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekayaan yang begitu hebat kepada beliau. Suami beliau tuan-tuan adalah tujar, yakni seorang peniaga yang hebat, peniaga yang besar di Mesir satu ketika dahulu. Maka beliau mempunyai sarwah, mempunyai harta yang begitu banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan Allah Ta'ala jadikan Sayyidah Nafisah ni tuan-tuan Sayyidah Nafisah ini doanya mustajab. Doanya mustajab. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tuan-tuan, setiap kali beliau ditimpa sakit, Al-Imam Syafi'i, beliau akan bertemu dengan Sayyidah Nafisah. Pergi bertemu dengan Sayyidah Nafisah dan minta agar Sayyidah Nafisah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kesembuhan kepada beliau. Allahu akbar. Maka setiap kali beliau sakit, Al-Imam Syafi'i sakit, beliau akan bertemu dengan Sayyidah Nafisah, minta Sayyidah Nafisah berdoa kepada Allah Taala agar dikurniakan kesembuhan kepadanya. Maka sembuh tuan-tuan penyakit Al-Imam Syafi'i. Melainkan penyakit di mana Al-Imam Syafi'i meninggal disebabkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dihikayatkan oleh golongan para ulama, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala meninggal disebabkan penyakit buasir, al-bawasir, penyakit buasir. Menaikkan penyakit itu je tuan-tuan, Imam Syafi'i tidak minta kepada Sayyidah Nafisah untuk mendoakan beliau. Subhanallahil azim. Akan tetapi beliau wasiatkan, beliau tinggalkan wasiat agar disampaikan kepada Sayyidah Nafisah supaya kalau beliau meninggal dunia satu hari nanti, maka beliau minta Sayyidah Nafisah bersama-sama dengan umat Islam yang lain turun lakukan solat jenazah ke atas jenazahnya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Apabila berlakunya kewafatan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka Sayyidah Nafisah keluar bersama dengan umat Islam yang lain melaksanakan solat jenazah ke atas jasad atau ke atas jenazah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pada ketika itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Nafisah ini seperti mana yang kita sebut tadi, beliau adalah seorang wanita yang salihah, seorang taqiyah. Beliau seorang yang kaya, tetapi beliau menginfakkan harta beliau kepada ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang berhajat, membantu golongan-golongan talabatul ilm, penuntut-penuntut ilmu. Beliau kerap kali tuan-tuan memberikan harta, memberikan belanja yang besar tuan-tuan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk nak support. Kalau zaman kita sekarang ni kita kata bagi sponsorship lah. Sponsor penuntut-penuntut ilmu yang datang kepada Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu pada ketika itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itu cara tuan-tuan Sayyidah Nafisah menghabiskan kekayaannya. Subhanallahil azim. Bila gunakan duit yang ada, harta yang ada pada beliau untuk beliau infakkan kepada orang-orang yang berhajat di kalangan umat Islam, dan beliau gunakan duit beliau itu untuk beliau sponsor, support pembelajaran pengajian bagi para penuntut ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sayyidah Nafisah ni tuan-tuan adalah seorang yang hafizah, seorang yang menghafaz Al-Quranul Karim. Dan beliau subhanallahil azim, beliau menggali lubang di dalam bilik beliau. Dalam kamar beliau itu ada satu lubang, di mana lubang itu tuan-tuan kedalamannya seperti kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan sidang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tiap-tiap malam beliau akan turun ke dalam lubang tersebut, akan masukkan lubang itu, lubang yang digali oleh beliau tersebut untuk beliau membaca Al-Quranul Karim. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Begitulah tuan-tuan rutin beliau. Pada tiap-tiap malam beliau akan habiskan sebahagian daripada malam beliau pada membaca Al-Quranul Karim. Sehingga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, beliau berjaya ataupun beliau sempat mengkhatamkan sebanyak 6,000 kali khatam Al-Quran. 6,000 kali khatam Al-Quran di dalam kubur tersebut. Dalam lubang tadilah, lubang yang digali oleh beliau, beliau akan masuk ke dalam dan beliau akan membaca Al-Quranul Karim dalam lubang tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, sehingga beliau sempat mengkhatamkan 6,000 kali khatam Al-Quran di dalam lubang tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Manakala tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah tuan-tuan, Masya Allah, beliau subhanallahil azim, puluhan tahun beliau menghabiskan malam beliau dengan berqiyamul lail. Puluhan tahun bila menunaikan solat subuh dengan menggunakan wudhu isya-nya. Tunaikan solat subuh dengan guna wudhu isya. Masya Allah. Dan diriwayatkan oleh golongan para ulama, Al-Imam Abu Hanifah sempat mengkhatamkan Al-Quran 7,000 kali khatam Al-Quran sebelum baginda beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah golongan para salihin. Sayyidina Uthman kita sebutkan tadi, beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali khatam dalam satu rakaat. Begitu juga dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Allahu akbar. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan mereka, di kalangan para golongan para aulia, mereka menghidupkan malam mereka tuan-tuan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menghabiskan malamnya dengan melakukan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan qiyamul lail itu tuan-tuan, ia bukan semata-mata seseorang itu bangun solat tahajud itu dikatakan qiyamul lail. Tidak, bahkan qiyamul lail itu tuan-tuan dia umum. Qiyamul lail itu maksud menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan apa? Dengan pelbagai jenis ibadah. Sebahagian manusia selesa untuk melakukan qiyamul lail dengan cara dia tunaikan solat 2 rakaat. 2 rakaat. Seperti mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan qiyamul lail. Bahkan solat baginda tuan-tuan pada waktu malam itu, Masya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, solat yang sungguh-sungguh sehingga bengkak kedua kaki baginda alaihi salatu wassalam. Bengkak. Subhanallahil azim. Itu nak menunjukkan betapa baginda begitu bersungguh-sungguh tuan-tuan dalam menghidupkan malam baginda dengan menunaikan solat 2 rakaat. Ada di kalangan mereka yang menghidupkan malam mereka dengan membaca Al-Quranul Karim. Satu malam habis satu sekali khatam Al-Quran.
ataupun 3 kali sehari habis satu khatam, sekali khatam 7 hari sekali, ataupun seminggu sekali khatam Al-Quran. Subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sampai sekarang ni masih ada lagi orang yang macam tu, tuan-tuan. Saya pernah jumpa seorang atuk ni, tuan-tuan, di Baling. Umurnya sekarang ni dah 98. Masya Allah, matanya masih lagi terang, telinganya masih dengar dengan tajam, dan berjalan tak gunakan tongkat. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 5 kali sehari. 5 kali sehari mengkhatamkan Al-Quran Karim. Atuk ni, tuan-tuan, di Baling. Subhanallahil azim. Orang ramai datang kepada beliau, tuan-tuan, untuk bawa air, ambil barakah, minta beliau bacakan ayat suci Al-Quran Karim pada air untuk kesembuhan penyakit dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Syekh Badruddin Al-Hasani, seorang ulama yang besar dari Syam, muhaddis Syam, tuan-tuan, wali besar, tuan-tuan, yang berada di Syam. Sehari beliau akan berselawat ke atas Nabi SAW 80,000 kali. 80,000 kali. Yani beliau tidak akan tidur selagi mana beliau tidak menghabiskan ucapan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak 80,000 kali. 80,000 kali, tuan-tuan, bukan 80 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami, seorang ulama dari Yaman yang berketurunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh golongan para ulama, tuan-tuan, beliau masyhur dengan kitab Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Kitab yang membicarakan tentang fardu ain. Subhanallahil azim. Diceritakan, tuan-tuan, bahawa beliau setiap hari beliau akan mengkhatamkan ataupun beliau akan berselawat ke atas Nabi sebanyak 25,000 kali. 25,000 kali. Subhanallahil azim. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, subhanallahil azim, beliau ada tali, tuan-tuan. Tali beliau tu panjang, dan ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia simpulkan, dia simpul, buat simpulan, tuan-tuan, ada 12,000 simpulan. Setiap hari wirid beliau tasbih subhanallah, 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 subhanallah 12,000 kali, tuan-tuan. Beliau tidak akan tidur selagi mana beliau tidak habiskan zikir, mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 12,000 kali. Subhanallahil azim. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Qiyamul lail itu, tuan-tuan, ia bukanlah semata-mata tunaikan solat 2 rakaat. Tidak. Bahkan yang dikatakan qiyamul lail itu juga termasuk padanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan tahlil, mengucapkan tahmid ataupun takbir, ataupun mengucapkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia bangun daripada tidurnya, dia hanya semata-mata menghadap ke arah kiblat, kemudian dia pegang biji tasbih. Dia tak tunaikan solat pun, tuan-tuan. Dia bertasbih subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampailah dekat nak fajar, nak terbit fajar shadiq, nak masuk waktu subuh, maka dia bertasbih. Maka dia dikira sebagai orang menghidupkan malam, melakukan qiyamul lail. Ataupun dia baca Quran je, tuan-tuan, baca Quran sehinggalah masuk waktu subuh, dia dikira sebagai orang yang melakukan qiyamul lail, yang menghidupkan malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ataupun orang dia bangun pada waktu malam, pada sepertiga malam yang terakhir, dia hanya mengulang kaji pelajaran. Dia buka kitab dia, kemudian dia baca balik pengajian-pengajian ataupun
ilmu-ilmu yang telah diambilnya secara bertalaqi daripada gurunya, dia menghafal matan, dia membetulkan catatan-catatan ilmu dia, itu juga dikira sebagai qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah golongan para salihin. Apabila ketika mana masuknya bulan Syaban, maka mereka dah mula ada di kalangan mereka, tuan-tuan, meninggalkan kerja-kerja dunia mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan tumpukan fokus mereka kepada akhirat mereka, yakni kepada amal ibadat, sebagai persediaan untuk menghadapi Ramadan al-Mubarak. Golongan para salihin memang begitu. Mereka, persediaan mereka, tuan-tuan, awal, bukan dah masuk Ramadan barulah terkial-kial nak cari tasbih, nak beli tasbih, barulah ada kesedaran untuk nak memperbanyakkan amal ibadat. Tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sejak di bulan Syaban, bahkan ada di kalangan mereka yang di bulan Rajab lagi, tuan-tuan, dah mula memperbanyakkan amal ibadat, melakukan rutin-rutin yang tertentu dalam memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah keadaan golongan para salihin di bulan Syaban. Mereka memperbanyakkan bacaan suci Al-Quranul Karim, dan mereka memperbanyakkan puasa di bulan Syaban. Sehingga bulan Syaban ini, seperti mana yang kita sebut tadi, dikenali di kalangan para ulama sebagai Syahrul Qurra, bulan bagi orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syaban, tuan-tuan, ada satu malam yang begitu yang begitu barakah. Sangat barakah. Yaitu nisfus Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, tuan-tuan, ia adalah di antara malam-malam yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah warid dalam sebuah hadis, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka kata Rasulullah, hendaklah kalian menghidupkan malam tersebut dengan amal ibadat, dan berpuasalah kalian pada siang harinya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antara antara tarikh yang begitu ditunggu-tunggu, tuan-tuan, ini golongan para salihin. Malam nisfu Sya'ban, mereka akan menghidupkan malam tersebut, tuan-tuan, dengan kebaikan dan ketaatan yang begitu banyak sekali. Kemudian pada keesokan harinya, siang harinya itu, tuan-tuan, mereka akan berpuasa, puasa nisfu Sya'ban. Subhanallahil azim. Pahalanya sangat-sangat besar, tuan-tuan. Pahala berpuasa pada malam nisfu Sya'ban, tuan-tuan, sangat-sangat besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Akan tetapi, tuan-tuan, sebahagian di kalangan manusia pada malam nisfu Sya'ban, mereka membaca doa yang mana doa tersebut bertentangan dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan oleh sebahagian di kalangan mereka, kata mereka, ya Allah, seandainya pada tahun ini Engkau mentakdirkan bagiku kemiskinan, maka ubahlah takdir tersebut dan jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang kaya. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang seperti ini adalah doa yang bertentangan dengan akidah baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali mengubah takdirnya. Kata ulama, takdirullah la yataghayyar. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah sama sekali. Telah warid, tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa permintaan,
Dan di antara permintaan tersebut tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak mustajabkan. Rasulullah minta 4 permintaan, 3 dimakbulkan dan 1 tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang satu itu tuan-tuan? Rasulullah minta agar umat baginda tidak berpecah, tidak berperang sesama sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak makbulkan doa baginda tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi, "Inni ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku apabila aku telah tentukan sesuatu takdir, maka takdir tersebut tidak akan berubah sama sekali. Jadi lihat tuan-tuan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam seafdal makhluk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu ada di antara doa baginda yang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab doa yang dipohon oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut bertentangan dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah. Maka walaupun Nabi Muhammad minta agar umat baginda tidak berperang sesama sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah pun takdirkan bahawa umat baginda akan saling berperang di antara satu sama lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah takdirnya dengan doa yang dipanjatkan, yang disebut, yang dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah tuan-tuan, doa yang dipanjatkan oleh seseorang itu tidak akan mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak akan mengubah takdir Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah doa itu boleh mengubah takdir, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan doa atau permintaan baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut. Akan tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala tetap tidak makbulkan doa baginda tersebut kerana Allah Taala telah pun takdirkan bahawa umat baginda sallallahu alaihi wasallam akan berperang di antara satu sama lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan jika berlaku apa yang dipohon oleh seseorang hamba dalam doanya, maka kata ulama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, itu bermakna doa orang tersebut muafakat dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan baginya. Yani Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan fulan bin fulan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu hajat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan juga bahawa apa yang berlaku itu seperti mana yang diminta oleh hamba tersebut. Maka itu yang dikatakan sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala muafakat dengan doanya. Bukan takdir mengikut doa, tidak. Akan tetapi doa orang tersebut muafakat dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah tuan-tuan pada malam nisfu Sya'ban, ia berdoa pada malam tersebutlah malam mustajab. Tetapi tuan-tuan, nak doa kena ada ilmu. Jangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa agar Allah taala mengubah takdirnya. Tidak ada masalah kalau kita nak minta, ya Allah kurniakan kesihatan yang baik kepadaku untuk sepanjang tahun ini. Ya Allah makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhiratku. Ya Allah kurniakan kekayaan kepadaku. Ya Allah sekian-sekian, nak minta apa pun tidak ada masalah. Tetapi jangan minta sesuatu yang mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yani sebagai contoh dia kata, ya Allah seandainya engkau telah takdirkan kefakiran bagiku pada tahun ini, maka ubahlah takdirmu tersebut dan jadikan aku di kalangan mereka-mereka yang dikurniakan harta yang banyak. Doa yang seperti ini tuan-tuan tidak boleh. Ataupun dia kata, ya Allah seandainya engkau telah takdirkan bagiku pada tahun ini aku ditimpa sakit, maka ubahlah takdirmu tersebut dan kurniakan kesihatan kepadaku sepanjang tahun ini. Doa yang seperti ini tuan-tuan tidak boleh. Kalau hanya semata-mata kita minta, ya Allah kurniakan kesihatan yang baik kepadaku sepanjang tahun ini, ya Allah kurniakan kekayaan kepadaku sepanjang tahun ini, ya Allah sekian-sekian, tak ada masalah. Yang tak boleh adalah kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengubah takdirnya.
Wal'iyadzu billahi min dzalik. Takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk berlaku pada azal, maka pasti ia akan berlaku. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendak untuk ia berlaku pada azal, pasti dan pasti ia tidak akan berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nak berdoa kepada Allah taala juga tuan-tuan perlu kepada ilmu. Okey, perlu kepada ilmu. Jangan kita minta jangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang kita minta agar Allah taala mengubah takdirnya, kerana ini adalah satu perkara yang bertentangan dengan akidah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut tadi tuan-tuan, kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah. Takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah. Kerana setiap yang berubah itu tuan-tuan, setiap yang berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, maka itu makhluk. Kehendak Allah taala tidak akan berubah. Kehendak kita ia berubah. Sekarang ni mungkin kita dah ada dalam diri kita kehendak lepas ni kita nak makan nasi goreng, nak singgah kedai mamak ke, nak makan nasi goreng Pattaya sebagai contoh. Tapi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila keluar tiba-tiba kawan kita ajak, jom kita makan roti canai, jom. Dah tadi asalnya kehendak kita nak makan Pattaya tuan-tuan, tapi dah kawan ajak makan roti canai, kita pun ubah kehendak kita makan roti canai sebagai contoh. Jadi kehendak manusia ia berubah, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah. Kerana berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu adalah sebesar-besar sifat makhluk. Itu adalah sebesar-besar sifat makhluk. Dan sesuatu yang berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, maka ia berhajat kepada yang mengubahnya. Lagi, sesuatu yang berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, ia berhajat kepada yang mengubahnya. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Fizikal kita tuan-tuan sekarang ini tak sama dengan fizikal kita pada 10 tahun yang lalu. Bentuk tubuh badan kita, raut wajah kita berlaku perubahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Adakah kita yang mengubah, adakah kita yang menciptakan perubahan pada tubuh badan kita tersebut? Tidak. Yang mengubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah tuan-tuan, kata ulama, seandainya Allah Subhanahu wa taala kehendaknya berubah ataupun takdirnya berubah, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada sesuatu yang lain yang mengubah takdirnya ataupun yang mengubah kehendaknya. Sedangkan yang berhajat itu lemah, dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka ini merupakan di antara akidah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita lepaskan peluang. Jangan kita lepaskan peluang tuan-tuan untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dan kita lakukan qiyamul lail pada malam tersebut, dan kita berpuasa pada keesokan harinya tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan ibadat dan ibadat doa yang kita panjatkan pada malam tersebut, dan ibadat puasa yang kita laksanakan pada siang harinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ia menjadi asbab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Allah Subhanahu wa taala berkati kita di bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah taala kurniakan kepada kita kesempatan untuk berdoa dan beribadat pada malam nisfu Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah taala kurniakan kepada kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita. Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman, dan Allah taala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus, seperti mana Allah taala himpunkan kita pada malam ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina